Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Faizuan Abbas, Presiden Gerakan Anak Terengganu Insaf, merangkap pengurusi Gerakan Pembela Ummah Negeri Terengganu. Pada hari ini, pada petang yang berbahagia ini, ingin mengajak tuan-tuan semua, seluruh rakyat negeri Terengganu lah terutamanya, untuk bersama-sama dengan satu perhimpunan rakyat Daulat Tuanku yang akan berlaku pada esok hari Selasa, 23 hari bulan, jam 10 pagi di hadapan pintu pagar Istana Negara. Jadi tujuan himpunan ini adalah untuk menyatakan ketidakpuasan hati rakyat daripada seluruh negara, khususnya kami ini daripada Terengganu, kepada yang di-Pertuan Agong. Hasrat kami mewakili NGO negeri Terengganu supaya mengambil tindakan terhadap Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengaitkan yang di-Pertuan Agong dengan rasuah yang disebut sebagai derma 500 juta, 700 juta. Hantaran yang dibuat oleh beliau, Datuk Seri Anwar Ibrahim, di Facebook miliknya, bukan sahaja tidak ditarik balik, bahkan menimbulkan tanda tanya pelbagai pihak berkenaan kesahihannya. Dalam masa yang sama, banyak tuduhan dibuat oleh Anwar Ibrahim sejak memegang tampuk pentadbiran negara kepada pihak pembangkang. Masih belum terbukti dan hanya tuduhan semata-mata. Yang keduanya, mempersembahkan keluhan rakyat kepada Raja-Raja Melayu kerana kerajaan persekutuan yang ada pada hari ini tidak kompeten untuk mengurus ekonomi negara. Yang pelbagai bukti boleh dilihat, antaranya kenaikan harga beras, bawang, besi, tambahan bas sekolah dan pelbagai lagi keperluan asas. Ini membebankan rakyat, sama ada pengguna maupun peniaga. Juga selain daripada itu, korupsi dan salah guna kuasa tetap berleluasa. Janji yang dilaungkan sebelum ini dilanggar tanpa rasa bersalah. Bahkan di peringkat negeri Terengganu, royalti disekat oleh kerajaan Madani. Selain itu, agensi seperti SPRM seolah-olah membuat tindakan terpilih. Jadi tuduhan terpilih ini tidak bagus, kerana seolah-olah menjadi berak sebelah berlaku sekarang ini. Kalau pembangkang buat, kena. Kalau di pihak kerajaan, tidak diambil tindakan. Jadi yang ini kita rakyat mahu tahu dan mahu kerajaan bertindak adil kepada semua. Yang ketiga, sikap lemah Anwar Zahid yang diperkuda oleh DAP semakin tidak menghormati dan mencabar sensitiviti kaum, terutama di pribumi lah, kaum Melayu, terutamanya yang dalam konteks masyarakat Islam di Malaysia. DAP yang terkenal suka menimbulkan pelbagai kontroversi, terutama berkaitan kaum Melayu dan agama Islam, dilihat mendapat pelindungan daripada Anwar dan Zahid. Kerajaan tidak mengambil tindakan ke atas mereka, walaupun telah kerap kali DAP ini menyentuh tentang isu 3R. Namun jika perkara tersebut dilihat keluar daripada pihak pembangkang, tindakan dan dakwaan terus dilaksanakan. Kami menyeru semua pihak hadir dan bersedia untuk himpunan rakyat ini dalam mempertahankan institusi Raja Melayu dan kedaulatan tanah air. Kami berpandangan kerajaan yang ada pada hari ini perlu berubah ataupun diubah. Kami yakin Tuanku akan menggunakan kebijaksanaan untuk membantu rakyat berhadapan dengan pentadbiran negara yang gagal ini. Ampun Tuanku, daulat Tuanku. Yang ada nak tanya? Saya tak boleh nak kata bagaimana, ramai mana yang akan hadir pada esok hari. Dalam keadaan suasana esok hari, antaranya faktornya esok ni hari kerja. Hari kerja. Yang keduanya, dalam situasi masa yang singkat ini, kita mengharapkan ramai akan hadir esok
walau bagaimanapun kita berserah kepada Allah SWT. Apa sekalipun bilangan esok, kita akan teruskan. Macam mana? Oleh kerana kami ni di pihak Terengganu sahaja, kita tak dapat nak jangka berapa NGO akan ada esok. Di peringkat sekretariat sana saya tak dapat pastikan. Tapi di peringkat kami ni ada tidak kurang daripada 20 NGO yang akan menyertai bersama-sama esok, insya-Allah. Takut sahabat saya ni daripada Cik Suhaimi boleh tambah sebab dia mewakili di peringkat sana. Ya, sebenar sekalinya hari ini hadir sebagai pengurusi Pertubuhan Kemajuan Ekonomi Rakyat Terengganu Darul Iman Pekerti. Tapi kebetulan juga saya terlibat juga dengan pusat dan dapat sedikit maklumat lah. Sebenarnya gerakan NGO ni ada beberapa momentum dia bermula dengan ketidakpuasan hati rakyat yang baru ni kita berhimpun di Putrajaya, Himpunan Daulatan Syariah, sebagai tanda ketidakpuasan hati rakyat dengan tindakan-tindakan mencabar undang-undang syariah lah. Dan untuk kali ini juga oleh kerana ada 3-4 isu yang besar sekarang ini, terutamanya kemelesetan ekonomi lah yang dirasai oleh rakyat, maka dan di samping beberapa tuduhan-tuduhan tertentu yang tidak dibuktikan lagi. Jadi rakyat makin marah dan rakyat makin terhimpit. Menyatakan rasa tidak puasan hati rakyat kepada tuanku. Berapa jumlah NGO yang sebenar tu kita tak dapat pastikan lagi, mungkin esok kita akan dapat jawapannya. Tapi sekarang ni dalam keadaan yang agak tergesa-gesa dan kita ingin rakyat ini berhimpun untuk meluahkan rasa kekecewaan terhadap kepimpinan negara yang tidak kata tidak cakna kepada kepentingan rakyat tu. Banyaklah dengan harga barang yang naik, dengan hati dan rumah minimum lah, insya-Allah. Jadi asalnya kita nak gerakkan ketidakpuasan hati rakyat kepada satu memorandum kepada tuan-tuanku untuk dipertimbangkan. Oh, ada garis panduan, insya-Allah. Garis panduan apa? Garis panduannya kita tidak buat jaga ketenteraman awam, jaga adab. Hasratnya nak serahkan memorandum untuk menghantar 3 wakil daripada NGO untuk merafak sembah kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong untuk menghantar memorandum itu. Dan sekretariat juga mengedarkan panduan supaya rakyat yang hadir menjaga adab dan juga tidak membuat kekecohan lah. Tidak timbul kita nak buat provokasi apa semua, kita nak meluahkan rasa tidak puas hati ni dan kita menyatakan bahawa kami rakyat Malaysia, terutamanya yang beragama Islam ni, merasakan kedudukan Islam itu banyak aspek yang terancang dengan dengan kelantangan DAP campur tangan dalam urusan agama Islam. Contohnya banyak dah. Jadi antaranya terbaru Ngeh Kohang. Jadi dia mencadangkan dilantik bukan Islam untuk menyertai jawatan kuasa penambahbaikan undang-undang Islam. Jadi ini tidak masuk akal.
yang tidak boleh diterima oleh orang Islam. Pasal urusan orang Islam mesti orang Islam yang menguruskannya. Dan kita tidak pernah rakyat Malaysia orang beragama Islam ataupun kalau parti-parti pun, kalau kita boleh katakan parti-parti yang asasnya beragama Islam, tidak pernah melakukan tindakan untuk menyertai mana-mana jawatan kuasa bukan Islam. Dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang mengancam amalan yang dijamin oleh perlembagaan persekutuan. Agama lain berhak untuk diamalkan dengan aman. Tapi mereka seolah-olah ingin orang panggil campur tangan dalam urusan agama Islam. Ini tidak boleh diterima akal. Pernah dulu di Melaka contohnya ada cadangan daripada bukan Islam untuk dilantik ahli jawatan kuasa dalam jawatan kuasa masjid. Masuk akal ke kalau kita minta kerajaan, di pihak rakyat, di pihak pegawai kerajaan umpama bukan setakat ahli politik. Tak kira siapa pun mesti rasa terdetik. Kan pelik apa yang berlaku ni. Dan kita tidak mahu perkara ini pergi lebih jauh daripada itu. Dia akan bila kita membiarkan perkara itu berlaku sebagaimana yang dibiarkan oleh kerajaan pada hari ini, dia akan pergi lebih jauh. Pernah dahulu di zaman arwah Tuan Guru ni Abdul Aziz menjadi menteri besar, mereka ingin campur tangan dalam urusan hudud. Sedangkan hudud itu hak negeri. Urusan agama Islam. Ini syariat Islam yang digubal di Dewan Undangan Negeri itu hak negeri yang dijamin oleh perlembagaan persekutuan. Tapi mereka campur tangan. Jadi kalau kita himpun itu semua sehinggalah dengan kerajaan yang terakhir ini di bawah PMX, maka kita yakin keadaan akan menjadi lebih teruk kalau dibiarkan. Maka kita mahu menunjukkan unjuk perasaan kami ini dalam bentuk memo itu pada esok hari supaya rakyat sedar bahawa ini tidak boleh dibiarkan berlaku. Saya dipahamkan begitu. Urusan itu telah diselesaikan oleh Sekretariat NGO-NGO di peringkat nasional untuk bertemu. Jadi kami akan menyokong Sekretariat NGO di peringkat nasional itu sebagai mewakili rakyat Islam Negeri Terengganu, Melayu Islam Negeri Terengganu. Saya dipahamkan diberi perkenan itu untuk menghadap sekitar pukul 10 atau 10.30. Hak kebebasan bersuara dalam kalangan NGO di bawah pimpinan kerajaan luar. Dia banyak dah apa yang berlaku ini nampaknya semacam untuk memendamkan suara-suara rakyat, terutama daripada NGO. Apabila pimpinan NGO ataupun rakyat umumnya menyampaikan hasrat ketidakpuashatian mereka itu di dalam medsos, dalam Facebook dan sebagainya, kadang kita perasan akan ditenggelamkan. Ditenggelamkan itu dengan barangkali kita tak tahulah, tapi dia di bawah Menteri Komunikasi. Jadi saya pernah membuat satu hantaran di Facebook dan direport tiba-tiba tak ada artikel dibuang. Selepas saya jawab dan saya buat posting lain memberitahu apa yang berlaku pada artikel saya itu, hanya saya bercakap tentang isu agama sahaja dan tidak ada provokasi. Saya mencadangkan supaya kita orang Melayu Islam perlu bersatu padu dan jauhi perkara-perkara titik bengik seperti perkara khilaf supaya kita ini tidak hanyut di bawah perpecahan ini kerana perkara-perkara begitu. Dibuang. Tak ada isu pun. Jadi saya rasa sangat pelik. Apa yang berlaku sekarang tu salah satu contohlah pengalaman saya. Orang lain banyak lagi yang berlaku bahawa luahan rasa daripada hati rakyat ini ataupun NGO sendiri pun yang mewakili rakyat cuba dipendamkan.
Okey. Kerajaan sekarang dilihat lebih mencari masalah musuh politik berbanding daripada letak di kerajaan kisah di pemerintah. Ya, kita merasakan begini, sepatutnya bila dah dapat kuasa pemerintahan, fokus kepada penyelesaian isu-isu rakyat dan juga melaksanakan polisi-polisi yang dijanjikan, manifesto-manifesto yang dijanjikan. Setakat ini kami melihat kerajaan yang ada ini gagal untuk melaksanakan manifesto yang ada. Contohnya janji untuk menurunkan, bukan setakat manifesto lah, maknanya janji-janji di pentas politik ceramah. Janji untuk menurunkan harga minyak RM1.50. Tak ada berlaku sekarang, sampai sekarang dah tak ada turun pun. Jangan kasi RM1.50 tak ada turun pun. Dan lain-lain, contoh lain lah. Isu-isu yang pernah disentuh dalam ceramah-ceramah. Isu salah guna kuasa rasuah sekalipun. Ni rakyat tidak yakin untuk dipadamkan. Kes Zahid 47 kes. Kita pun tak tahu jadi macam mana. Jadi bila buat kes terpilih ini menunjukkan bahawa mereka cakap tak serupa bikin. Jadi kita mohon, maknanya Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, sebelum negara kita ni menjadi lebih teruk, ekonomi jadi lebih teruk, maka perlu dibuat sesuatu ke atas kerajaan yang ada ini. Bagaimana impak kelewatan membayar royalti, bagaimana kesan kelewatan membayar royalti beri impak kepada kerjasama NGO dan kerajaan negeri? Dia sekarang ini antara badan yang kami boleh sertai dalam kerajaan ialah Muafakat, Majlis Pemuafakatan NGO Negeri Terengganu. Jadi kerajaan negeri melalui portfolio Belia Sukan dan NGO menubuhkan Muafakat ini, singkatannya Muafakat ini, untuk memudahkan NGO membuat program-program dan juga mencapai objektif NGO mereka. Jadi sekarang ini program-program yang dulunya kami boleh buat, sekarang ni jadi terhad lah. Terhad kerana kekurangan dana atau bantuan daripada kerajaan yang biasanya kerajaan bantu NGO untuk melaksanakan program-program sebelum ini. Jadi bermula daripada tahun 2023, agak sukar untuk kami mendapatkan dana atau bantuan itu. Dan alasannya bila kami merujuk sendiri kepada ESCO, antaranya ialah isu royalti yang menjadikan peruntukan-peruntukan itu terhad. Bayangkan daripada sepatutnya 1.5 bilion, hanya 500 juta dibayar kepada kerajaan negeri pada tahun 2023. Bayangkan 1 bilion tidak diberikan. Dalam keadaan bajet kerajaan itu yang meliputi juga bajet untuk NGO, tiba-tiba kami tak boleh. Kita akurlah kerana itu merupakan keutamaan yang kerajaan negeri mesti buat, bahawa memberikan keutamaan kepada belanja operasi kerajaan negeri. Maka NGO tidak boleh dibantu lagi. Kami terpaksa berdikari dan sudah tentu menyekat menghakkan program-program yang di bawah NGO. Okey. Dia ada